Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 2 KSSM untuk bab yang ke-8, graf fungsi, subtopik 8.2 graf fungsi bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, untuk hari ini kita akan lihat satu standard pembelajaran 8.2.1 membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear dan seterusnya melukis graf menggunakan skala yang diberikan. Baiklah pelajar, sebelum ini kita telah mempelajari tentang perwakilan fungsi. Okey, ada 4 jenis perwakilan fungsi. Masih ingat tak lagi? Apakah dia perwakilan fungsi itu? Okey, yang pertama adalah pasangan tertib. Yang kedua, jadual. Yang ketiga, graf. Yang keempat, persamaan. Okey, untuk graf fungsi pula, kita ada 2 jenis. Jenis yang pertama, kita panggil sebagai fungsi linear. Okey, ini adalah contoh graf bagi fungsi linear yang kita boleh lihat di sini. Persamaannya adalah y sama dengan x tambah 2 di mana nilai x adalah kuasa 1. Bentuk yang kedua ialah fungsi bukan linear. Bentuk yang pertama adalah fungsi kuadratik. Macam mana caranya adalah kita boleh lihat persamaannya mempunyai y sama dengan x kuasa 2. Tambah C. Okey, dan grafnya berbentuk macam senyum ataupun macam muka masam. Itu bentuk dia. Okey, bentuk yang kedua adalah fungsi kubik. Okey, fungsi kubik persamaannya y sama dengan x kuasa 3 tambah C. Okey, di mana grafnya berbentuk naik menurun macam melengkuk lah. Okey, kemudian bentuk yang ketiga fungsi salingan di mana y sama dengan x kuasa n ataupun 1/x lah. Okey, jadi nilainya graf dia kita boleh wakilkan dalam bentuk dia berselang-seli lah. Okey, sama ada bentuk begini ataupun dia duduk di sebelah sini. Nah, ini dia graf bagi fungsi linear dan juga fungsi bukan linear. Jadi, apakah langkah-langkah bagi kita melukis graf? Langkah yang pertama adalah bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Yang kedua, lukis setiap paksi dengan skala yang sesuai. Kita ada 2 jenis paksi iaitu paksi X dan juga paksi Y serta skala yang bersesuaian. Dan yang ketiga, plot titik X, Y bagi pasangan tertib daripada jadual. Okey, kita dah belajar dalam tajuk koordinat bagaimana kita mahu plot titik. Okey, yang keempat, sambungkan titik-titik dengan garis lurus atau melengkung dengan licin. Okey, macam mana cara dia? Adalah kita boleh menggunakan alatan seperti pembaris fleksibel. Okey, so ada tips dekat sini. Mata pensel yang tajam dapat membantu murid melukis garis atau lengkung dengan licin. Jadi, diingatkan kamu sebaiknya gunakanlah pensel yang tajam serta boleh menggunakan pembaris fleksibel untuk melukis garis lengkung. Sebab kadang-kadang bila kita freehand ni, ada masanya dia tak cantik. Jadi, kamu dibenarkan untuk menggunakan pembaris fleksibel. Boleh cari di mana-mana kedai alat tulis. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Kita nak lengkapkan dahulu jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Y sama dengan 3x tambah 2 dan kalau kita lihat dekat sini, x kita adalah kuasa 1. Jadi, kita boleh bayangkan dah graf kita adalah graf garis lurus. Okey, jadi macam mana caranya untuk kita mencari nilai sifar x sama dengan sifar, x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. So, cara yang pertama adalah kita gantikan nilai x sama dengan sifar. Jadi, y sama dengan 3, x kita gantikan sahaja dengan sifar tambah 2. Okey, daripada persamaan atas ni tadi. Jadi, y sama dengan sifar tambah 2, maka y sama dengan 2. Jadi, kita akan letakkan nilai dia 2. Okey, untuk x sama dengan 2. Kita gantikan juga, sama juga, menggunakan persamaan yang sama. 3 kurungan 2 tambah 2. So, y sama dengan 3 darab 2, 6 tambah 2. Kita akan dapat 8. Jadi, kita akan tulis di sini
8 dan yang ketiga X sama dengan 3, maka Y 3, oh maaf, sekejap ya. Okey, 3 kurungan 3 tambah 2, maka Y sama dengan 9 tambah 2, Y sama dengan 11. So, kita dah dapat nilai. Lengkap dah jadual kita. Ini adalah cara pertama bagaimana kita nak melengkapkan nilai bagi graf fungsi kita ni. Okey, ada cara yang seterusnya dengan menggunakan kalkulator. Okey, masih lagi menggunakan fungsi Y sama dengan 3X tambah 2. So, apa yang kamu perlu lakukan? Tekan yang pertama sekali, tekan 3. Kemudian tekan alfa. Kemudian tekan tutup kurungan. Okey, simbol tutup kurungan. Kemudian simbol tambah. Kemudian tambah 2. Okey, kalau ada kalkulator bersama dengan kamu, kamu boleh cuba. Okey, kemudian kita menentukan bagi nilai X sama dengan sifar seperti tadi, tapi nak menggunakan kalkulator. Jadi, apa yang kita buat selepas kita tekan 2 tadi, kita akan tekan CALC. Okey, dia berada di sebelah atas kiri kalkulator kamu tu ya. Okey, kemudian kita tekanlah nilai kita sifar dan tekan sama dengan. Maka kita akan dapatlah jawapannya sama dengan 2. Mudah saja, bila guna kalkulator dia lebih cepatlah. Okey, kemudian untuk mencari nilai X sama dengan 2, kita jangan tulis, tak perlu lagi lah kita nak tekan balik persamaan ni. Okey, selepas kita dah dapat jawapan 2 ni tadi, kita terus sahaja tekan CALC, kemudian tekan 2, tekan sama dengan, maka jawapan kita adalah 8. Okey, dan sekiranya mencari nilai X sama dengan 3, sama juga setelah kita dapat jawapan nilai 8 tadi, jangan tekan apa-apa, tekan terus CALC lagi, tekan 3, tekan sama dengan, maka jawapan kita adalah 11. Baiklah, cikgu akan tunjukkan video bagaimana kita nak menggunakan kalkulator. Okey, pertama sekali kita perlu on dahulu kalkulator. Kemudian kita akan tekankan persamaan kita iaitu Y sama dengan 3X tambah 2. Jadi 3 alfa tutup kurungan. Okey, adakan jadi X tambah 2 dan kita akan tekan CALC. Okey, CALC tekan, dia akan keluar X tanda soal. Jadi kita tekan nilai kita iaitu sifar sama dengan, dapatlah nilainya 2. Okey, kemudian untuk nilai yang seterusnya X sama dengan 2, kita tekan CALC, tekan 2, tekan sama dengan, dapatlah nilainya 8. Kemudian CALC lagi, tekan X kita sama dengan 3, tekan sama dengan, dapatlah nilainya 11. Okey, cikgu harap kamu faham bagaimana cara untuk menggunakan kalkulator dengan lebih jelas. Okey. Baiklah pelajar, seterusnya dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. Okey, ini adalah maklumat kita yang pertama. 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Kita akan menggunakan persamaan kita Y sama dengan 3X tambah 2. Jadi kita dah tahu tadi X kita ini adalah kuasanya 1, jadi graf kita mestilah graf yang bergaris lurus. Jadi apa yang kita perlu buat, yang pertama sekali kita akan melukis dahulu paksi X kita. Okey, cikgu labelkan dia sebagai paksi X. Dan kenapa cikgu lukiskan dia ke bawah? Kerana nilai-nilai pada paksi Y kita semuanya adalah positif. Kemudian cikgu akan bina pula paksi Y kita dan cikgu juga himpitkan dia berada di sebelah kiri kerana semua nilai X kita juga adalah berada dalam keadaan positif. Okey, kemudian kita akan labelkan paksi-paksi kita ni
Dan dengan skala yang tepat dah, 2 cm kepada 1 unit, jadi sifar. Okey, jadi kalau kamu lihat dekat sini, garisan ini cikgu lukis pada garisan yang tebal ya. Kalau kamu nampak jelas pada kertas graf kamu ni dia ada yang tebal, garisan yang tebal ni. Jadi kamu perlu lukis paksi dia pada garisan yang tebal. Dan 2 cm, banyak mana 2 cm itu? Okey, dia adalah merupakan 2 cm ni. Okey, mungkin kamu nampak dia lebih kecil lah, tapi pada kertas graf dia memang unit yang betul. Dia ada 10 kotak yang kecil. Okey, jadi sini cikgu akan label dia sebagai 1, 2, 3, 4. Kenapa bermula dengan 1? Kerana tadi dia kata 2 cm kepada 1 unit. Jadi bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, untuk paksi Y pula. Paksi Y dia kata 2 cm kepada 2 unit. Jadi kita akan bermula dengan 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi sama juga 2 cm, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cukuplah. Okey, sebab Y kita paling besar nilainya adalah 4. Jadi, apa step yang seterusnya adalah kita nak plotkan dia. So, bila jadual dah lengkap, kita boleh plotkan. Untuk plot yang pertama, sifar 2. Jadi, X kita sifar. Jadi, pada paksi X kita sifar, pada paksi Y kita 2. Jadi, plot kita berada betul-betul pada atas paksi X kita. Kemudian, 1, 5. Okey, 1, 5. Okey, di sini kalau kita lihat ada 4 dengan 6. 5 tak ada. Jadi, kita lihat di antara ni, okey, 5 kotak kecil ni, dia adalah yang kelima. Jadi, 1, 5 berada di tengah-tengah ini. Okey, kemudian 28 mudah sahaja. 2 pada paksi X, 8 pada paksi Y. 3, 11 pun sama di tengah-tengah antara 10 dengan 12. Dan 4, 14. Okey, sekiranya kita dah plot dengan betul, okey, barulah kita boleh sambungkan titik-titik tersebut menjadikan graf yang licin. Okey, kamu perlu lukis menggunakan pembaris lah. Jadi, kita akan dapat satu graf garis lurus. Inilah cara dia bagaimana kita nak melukis graf fungsi. Baiklah, untuk contoh yang kedua, kita akan menggunakan persamaan Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5 dengan X di antara negatif 1 dan juga 3. Okey, kita perlu lengkapkan dahulu jadual sebelum kita pergi kepada peringkat yang seterusnya untuk melukis graf fungsi. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, kita boleh menggunakan kalkulator sahaja. Lebih mudah daripada kita menggantikan dengan nilai. Okey, kalau nak gantikan dengan nilai, sama juga macam sebelum ni lah. Okey, iaitu Y sama dengan, sekiranya X kita sama dengan negatif 1, so kita gantikan sahaja 2, okay, kurungan negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 1 tolak 5. Okay, kita akan dapat nilai. Jadi, Y kita bersamaan dengan, berapa tu? Tekan kalkulator. Dapat negatif 4. Tapi sekiranya kita nak menggunakan kalkulator lebih mudah dan lebih cepat, okay, kita boleh tekan sahaja 2 alfa tutup kurungan X kuasa 2 tambah alfa lagi tutup kurungan tolak 5. Kemudian kita tekanlah CA. LC bersama dengan nombor-nombor di sinilah. CLC negatif 1, kemudian sifar diikuti sehinggalah sampai 3. So tadi kita dah dapat negatif 1 sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan sifar. Okay, X sama dengan sifar bersamaan dengan nilainya adalah negatif 5. Kemudian sama dengan 1 iaitu negatif 2. X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Dan X sama dengan 3, Y sama dengan 16. Okey, ni cikgu dah tekan kalkulator dah. Jadi kamu boleh cuba satu persatu untuk menentukan nilai-nilai tersebut. Baiklah pelajar, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y, lukis graf fungsi Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5 untuk nilai X di antara negatif 1 dan juga 3. Okey, jadual tadi kita dah lengkapkan. Kemudian kita akan pergi pada paksi. Okey, cikgu dah buat dah paksi dekat sini iaitu paksi X dan juga paksi Y. Cikgu labelkan X dan juga Y.
Okey, paksi ni kita kena melihat daripada nilai-nilai pada X lah. So, kalau kita lihat di X ni ada negatif dan juga ada positif. Jadi, kita letak di tengah-tengah. Kemudian, nilai bagi Y pula ada negatif dan ada nilai yang paling besar adalah 16. Jadi, kita kena pandai agak-agak lah. Maksudnya, lebih banyak menghala ke atas lah berbanding yang di bawah. Okey, kemudian cikgu labelkan untuk paksi Y 2 cm. Jadi, ingat ya, yang tebal ini tadi adalah 2 cm. Jadi, cikgu terus pergi kepada negatif 1. Sifar 1, 2, 3. Okey, itu adalah untuk paksi X kita. Paksi Y kita adalah 2 cm kepada 2 unit. Jadi, sama juga macam tadi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, okey, 16 di sini. Okey, di bawah ni negatif. Jadi ramai pelajar yang selalu silap, dia akan buat negatif 1 di bawah ni. Jadi kalau kamu buat negatif 1 di bahagian bawah ini, salah lah. Okey, sebab kita di sini merupakan paksi Y kita. Jadi di bawah ni juga merupakan negatif 2. Jadi kita kena tulis negatif 2. Negatif 4. Jangan silap ya. So, bila atas bermula dengan 2, 4, 6. Jadi, negatif juga akan bermula dengan negatif 2, negatif 4. Okey, selesai kita melabel paksi X dan paksi Y dengan skala yang sesuai. Tibalah masa untuk kita plotkan sahaja kita punya graf. So, yang pertama sekali adalah X negatif 1, Y negatif 4. So, X negatif 1, Y negatif 4. Cikgu akan plotkan di situ. Kemudian, sifar negatif 5. Okey. So, sifar paksi X negatif 5 berada di tengah ni. Okey. Kemudian, 1 negatif 2. 2, 5. Sama juga di antara 4 dengan 6 ada 5. Okey. Kemudian, 3, 16 atas sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan dapat graf yang sedikit melengkung macam tu. Jadi kalau pelajar ada pembaris fleksibel, kamu boleh gunakan. Tapi kalau tak ada, boleh guna freehand. Tapi mesti make sure dia cantik satu kali. Jangan ada yang macam lukis menggigil macam tu. Ataupun kita buat macam tu. Ni tak boleh lah ya. Kalau dia lurus macam ni tak ada masalah. Kalau dia menggigil-gigil ni pun tak cantik lah. Dia mesti graf yang licin. Jadi cikgu lukiskan graf kita lebih kurang macam itulah hasilnya. Jadi cikgu harap kamu semua faham dan jelas bagaimana kita nak melukis graf fungsi bagi dua jenis. Okey, sebenarnya ada 4 jenis, tapi cikgu harap kamu boleh cuba untuk 2 lagi jenis, iaitu graf kubik dan juga graf salingan. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.